menjadi tiada. Ingat tu. Faham tu betul erti wajib akli ni. Perkara wajib akli ni perkara yang dah memang sedia ada. Faham? Bukan benda yang baru dibuat. Bukan benda yang dibuat. Bukan perkara yang baru timbul. Bukan perkara yang baru muncul. Bukan perkara yang Allah ciptakan. Bukan perkara yang Allah kehendak. Bukan perkara yang Allah tentukan. Ingat tu. Lokman? Ente siapa nama? Hafiz. Ingat tu. Perkara wajib adalah suatu perkara yang dah memang sedia ada. Dah memang sedia ada dah. Bukan ditentukan dan bukan dijadikan. Tulis. Perkara yang wajib. Kitab Misbah Munir huraian yang ke-7. Thank you. Terima kasih. Jadi malam ni kita nak uraikan tentang sifat kudrat Allah. Apa erti kudrat? Ertinya terjemah Melayu sifat perkuasa. Kudrat ertinya sifat perkuasa. Mari mengaji, mari belajar. Jangan malas mengaji, jangan malas belajar. Ngaji. Mari masuk singgah mengaji. Singgah taman-taman syurga. Nabi pesan pada sahabat kalau lalu taman syurga singgah. Jangan swipe. Nabi pesan kalau kalau lalu di taman syurga jangan lupa singgah. Nabi suruh singgah, jangan swipe, singgah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa pun belajar. Tak belajar tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muka surat 51 kitab Rumi. Wajib pada syarak. Apa erti syarak? Apa maksud hukum syarak? Wajib pada syarak. Apa maksud wajib pada syarak? Perkara yang diperintah oleh Allah ke atas tiap-tiap mukallaf sebagai perintah yang muktamad. Boleh tak pilih-pilih benda yang diwajibkan oleh Allah sebagai wajib syar'i? Boleh pilih tak? Masih. Boleh pilih tak? Tak boleh. Perkara wajib syar'i ni boleh pilih tak? Tak boleh. Itu mana wajib syar'i. Perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai perintah yang muktamad. Perintah yang muktamad. Perintah yang muktamad. Tak boleh pilih. Mesti kena buat. Tak buat dosa. Baik. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya. Apa maksud mengaku di sini? Membenarkan, menyungguhkan di dalam hati, yakin dalam hati. Jangan ragu-ragu, jangan sangsi, jangan pertikai, jangan persoal. Yakin sepenuh-penuh hati. Yakin sepenuh-penuh hati. Jangan pertikai dah. Jangan jangan kod dah. Terima hati, mengaku hati, setuju hati, yakin hati, bukan syak, bukan ragu-ragu, bukan waham, bukan berat sangka. Yakin sungguh-sungguh. Akan tentu sungguh ada di Tuhan. Ada di Tuhan makna ada pada zat Allah. Ada di Tuhan dengan mana ada di zat Allah. Pastikan ngaji kitab ni lepas tu boleh baca kat orang lain. Azam macam tu. Azam macam tu. Aku nak ngaji kitab ni Misbah Munir ni, dan aku azam lepas ngaji ni aku boleh baca dekat orang lain. Aku boleh kongsi kat orang lain. Faham? Barulah kita bersungguh nak catat, nak tulis, nak dobit, nak fahamkan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mengaku dalam hatinya akan tentu sungguh ada di Tuhan, ada di zat Allah, itu sifat perkuasa. Wajib semua orang kena tahu.
Wajib semua orang kena tahu. Siapa pun dia, tak peduli. Dia wajib kena tahu bahawasanya Tuhan itu, Allah Ta'ala itu wajib mesti bersifat dengan perkuasa. Mesti. Kalau tak tahu, dosa. Kalau tak tahu, berdosa. Kemudian mestilah kita memahami apa yang kita tahu tadi. Pastikan kefahamannya betul tentang sifat kudrat Allah ni. Dan makna sehingga kita boleh membezakan di antara sifat Tuhan dengan sifat makhluk, supaya kita boleh membezakan sifat Allah, kudrat Allah dengan kudrat makhluk. Sebab tu disuruh mengaji, mendengar, memahami. Sebab tu disuruh huraikan. Kalau sekadar Allah Ta'ala kuasa, Allah Ta'ala kuasa, kalau tidak dihuraikan nanti kita salah faham. Kita tak faham maksud kekuasaan Allah. Jadi ngaji baik-baik sahabat, ngaji sungguh-sungguh sahabat. Share. Jangan malas-malas share. Kalau ada grup-grup family ke, share kan. Grup kawan-kawan ke, share kan. Biar dia orang dapat belajar juga sama-sama, insya-Allah. Ni benda penting, kita nak kongsi benda baik ni. Ni nak kongsi benda baik ni. Benda sangkut paut dengan kesenangan akhirat ni. Siapa tak nak senang akhirat, siapa tak nak senang akhirat, siapa tak nak amalnya jadi betul, tak payah ambil peduli. Siapa yang ada harapan nak senang akhirat, nak selamat akhirat, nak bahagia akhirat, nak masuk dalam syurga, kena ngaji sungguh-sungguh. Ngaji sungguh-sungguh. Share kan. Mudah-mudahan dalam ramai-ramai kawan-kawan kita tu ada yang nak mengaji, ada yang nak dengar, ada yang tengah tercari-cari. InsyaAllah. Salam. Baik. Jadi semua kita dah pernah dengar Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Semua orang dengar dan semua orang pandai cakap lah. Bila sebut Allah Maha Kuasa, Allah berkuasa, Dia yang berkuasa. Bila sebut kuasa pada Allah ni, kembali kepada sifat kudrat Allah. Kembali kepada sifat kudrat, jangan pergi kepada sifat ilmu. Faham? Ilmu tu maknanya pengetahuan. Kita bukan nak sembang pasal pengetahuan Allah, kita nak sembang pasal kekuasaan Allah, kudrat Allah. Baik, mana dalilnya? Mana dalil? Ngaji sungguh-sungguh. 1 jam je, tak lama. InsyaAllah. Tidak lemah sekali-kali tidak lemah sekali-kali ni, apa maksud tidak lemah ni? Dia nak tafsirkan makna kuasa Allah. Apa maksud Allah Ta'ala tu bersifat dengan perkuasa? Tidak lemah sekali-kali. Tidak lemah. Apa hukum? Apa hukum Tuhan kuasa? Apa hukum ni? Wajib ke mustahil harus? Sahabat yang ngaji yang dalam ni, tolong jawab. Tolong jawab. Tolong jawab. Kekuasaan Allah, kuasa Allah tu wajib, mustahil ataupun harus? Cepat. Salam. Cepat. Sini okey, sini tak ada lag pun. Lag pula dah. Sini okey dah. Salam. Share. Mari masuk. Kuasa Allah, kekuasaan Allah wajib, mustahil ataupun harus? Sahabat, cepat jawab.
kekuasaan Allah tu wajib ke mustahil ke harus? Wajib. 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 Wajib apa? Wajib apa? Wajib syar'i ke wajib akli? Kekuasaan Allah tu, Allah Ta'ala bersifat dengan perkuasa. Wajib ke mustahil ke harus? Jadi bila kita jawab wajib, wajib apa? Wajib apa? Wajib akli ke, wajib syar'i ke, wajib aradi ke, wajib adat? Jawabnya wajib akli, wajib akli. Wajib akli, sahabat. Mana perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada sungguh. Mesti ada sungguh pada zat Allah, mesti ada sungguh, wajib akli. Kalau wajib tu umum lagi. Wajib ada macam-macam wajib, bukan wajib aradi. Bukan wajib aradi, wajib akli. Wajib aradi itu benda mungkin. Wajib aradi, sahabat kita Ahmad, wajib aradi adalah perkara yang mungkin, perkara yang boleh berubah-ubah, itu wajib aradi. Ni wajib akli, makna perkara yang mesti ada semata-mata, bukan wajib akli. Bukan wajib aradi, wajib akli, wajib akal. Wajib pada akal. Wajib pada akal, makna akal kita menghukumkan mesti Allah Ta'ala itu bersifat dengan kuasa. Tak apa, daripada tersilap tu nanti kita akan faham, kita akan ingat lama. Allah Ta'ala bersifat dengan kuasa. Apa hukumnya Allah Ta'ala bersifat dengan kuasa? Hukumnya wajib. Wajib akli namanya. Hukum akal yang tiga tu, wajib, mustahil, wajib, mustahil, harus. Mana perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada. Okey, terus. Haji sungguh-sungguh tumpukan perhatian. Okey. Tidak lemah sekali-kali. Baik, tidak lemah Allah Ta'ala apa hukumnya? Sahabat jawab, tidak lemah Allah Ta'ala apa hukumnya? Wajib, mustahil, harus? Tidak lemah Allah. Tidak lemah Allah apa hukum? Wajib, mustahil, harus? Jawab. Cepat, pantas, cargas. Tidak lemah Allah apa hukum? Wajib ke mustahil ke harus? Tidak lemah Allah, wajib ke mustahil ke harus? Tidak lemah Allah, wajib ke mustahil ke harus? Tidak lemah Allah, faham baik-baik. Tidak lemah Allah, dengar baik-baik ayat tu. Tidak lemah Allah, hukumnya apa? Wajib, bukan mustahil. Tidak lemah Allah itu wajib, bukan tanya lemah Allah. Perhati soalan. Bukan mustahil. Tidak lemah Allah bukan mustahil. Tidak lemah Allah wajib. Wajib bukan wajib nakli, wajib akli. Wajib akal, AKAL, akal. Tidak lemah Allah bukan mustahil, wahidah. Tidak lemah Allah wajib. Baru dia keliru tu bukan apa, dia keliru, dia dengar tidak lemah, dia dengar lemah tu. Tidak lemah tu. Tidak lemah Allah. Tidak lemah Allah wajib. Kuasa Allah berarti molek. Tak faham soalan, tak apa. Soalan keliru. Bukan soalan keliru, kita keliru. Kita keliru nak faham soalan. Tidak lemah Allah wajib. Kuasa Allah wajib. Wajib apa? Wajib akli. Tidak lemah Allah wajib apa? Wajib akli. Lemah Allah baru mustahil apa? Lemah Allah. Lemah Allah apa? Jawab. Lemah Allah apa? Lemah Allah itu mustahil. Ingat tu. Kuasa Allah wajib. Tidak lemah Allah wajib akli juga.
lemah Allah, barulah mustahil. Okey. Kemudian jaga-jaga soalan ni, jaga-jaga sahabat. Soalan lemah kita hamba ni sahabat, wajib ke mustahil ke harus? Jawab sahabat, cepat. Jangan lambat-lambat, cepat. Komen. Semangat mengaji. Lemah kita apa hukum? Lemah kita jawab. Ni lisan, ujian lisan. Tak dan nak tulis, nak buat kertas peksa tak dan. Ujian lisan je. Jawab. Macam-macam jawapan keluar ni. Ada nak kena rotan ni. Lemah kita hamba, lemah kita makhluk ni, apa hukum? Wajibkah, mustahilkah, harus? Kita tak buat ujian, kita tak tahu kita faham ke tidak baru tuan terbalik. Itulah tak nak ngaji sangat. Rasa macam dah faham sangat dah. Baik. Lemah kita harus. Lemah kita makhluk ni masuk dalam perkara yang harus, iaitu perkara yang kuasa Allah jadikan dan kuasa Allah tidak menjadikan. Okey, maknanya segala perkara yang bersangkut paut dengan kita makhluk ni sahabat, hukumnya harus. Diri kita harus, segala sifat-sifat yang ada pada kita juga harus. Kewujudan kita harus, segala sifat-sifat kita pun harus. Okey, B. Barulah boleh beza. Zaid handsome. Tengah kelas Zaid handsome. Diri kita makhluk ni hukumnya apa? Harus. Perkara yang harus dijadikan oleh Allah, makna boleh dijadikan dan boleh tidak dijadikan oleh Allah. Itu mana mungkin. Kita ni mungkin kan? Apa maksud mungkin? Benda yang harus ada dan harus tiada. Jadi segala sifat yang ada pada diri kita juga harus. Allah Ta'ala adalah perkara yang wajib. Sebab itu segala sifat Allah juga wajib. Benda yang mesti ada. Perkara yang mesti ada. Adapun diri kita harus. Faham tak? Diri kita ni harus. Kewujudan kita harus. Sebab tu dulu kita tak pernah ada pun. Sekarang baru Allah ciptakan. Kemudian bila kita dah hidup, Allah bagi pinjam sifat ni, sifat tu, sifat ni, sifat tu. Jadi segala sifat kita juga harus, bukan wajib dan bukan mustahil. Harus sahabat Lain sangkut-sangkut tak tahulah, sini okey je. Ada tak? Semua lag ke? Apa? Semua lag ke? Lain? Cek komen. Lag ke? Saya okeylah, tak apalah, terus bacalah. Jadi dalilnya, tidak lemah sekali-kali firman Allah Ta'ala, wa annahu ala kulli syai'in qadir. Itu dalilnya. Ayat Quran yang menjadi dalil menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu wajib bersifat dengan maha kuasa. Wa annahu ala kulli syai'in qadir.
Mungkin lain di tempat kalian lah tu kot. Tak apa, sabar-sabarlah. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu itu yang kuasa. Baik. Perlis okey. Jadi itu masalah lain di kawasan kalian lah kot. Ataupun ada yang datang dan nak habis ke, yang tak perasan, boleh jadi juga. Tak apa, nanti insya-Allah sahabat kita Azman ada rakam, nanti boleh tengok. Kalau yang tertinggal nanti boleh tengok balik siaran ulangan insya-Allah. Boleh jadi tu coverage network problem dekat situ. Terima kasih Faizu. Dolar tadi jadi gelak katut. Sabar je lah Kak Na. Sabar. Baik, wa annahu ala kulli syai'in qadir, itu dalil. Itu dalilnya, bukti yang menunjukkan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan kuasa. Dalilnya, buktinya ayat Quran. Firman Allah itulah dalilnya. Daripada dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-6, wa annahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan bahawa sesungguhnya sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu yang kuasa. Faham baik-baik sahabat, dalam masalah ni banyak kita yang terkeliru. Dengar baik-baik, dalam masalah ni ramai kita yang terkeliru, ramai kita yang salah faham banyak sahabat. Banyak yang salah faham tentang sifat kudurat Allah ni. Sebab itulah kita nak baca kitab ni, nak kongsi-kongsikan. Ramai yang salah faham tentang sifat kudurat ni. Dengar macam senang, dengar macam mudah, dah biasa dengar, tapi rupanya salah faham. Siapa nak tahu? Angkat tangan cepat. Siapa nak tahu, angkat tangan. Siapa nak tahu, cepat. Nak tahu ngaji. Okey, terus. Dan kudurat artinya perkuasa. Dan sifat kudurat tu erti Melayunya sifat perkuasa. Itu adalah satu sifat yang ada ia di zat Allah Ta'ala. Maknanya nak bagi tahu kudurat ni sifat ma'ani. Sifat apa? Ma'ani. Sifat kudurat adalah sifat ma'ani. Apa dia sifat ma'ani? Lagi akan datang kita terangkan. Tak apa. Dan sifat kudurat itu, dan kudurat artinya perkuasa itu satu sifat yang ada ia di zat Allah Ta'ala sedia kala lagi. Jadi sifat kudurat Allah ini adalah sifat yang sedia kala. Sebagaimana zat Allah itu sedia kala, maka segala sifat-sifat Allah Ta'ala juga sedia kala. Maknanya tidak ada permulaan. Faham elok-elok maksud sedia kala tu. Sedia kala, azali, qadim. Sedia kala, azali, qadim. Maksudnya apa? Sesuatu yang tidak ada permulaan. Sesuatu yang tidak ada permulaan. Sifat berkuasa Allah Ta'ala sedia kala lagi. Betul. Apa maksud sedia kala? Yang ini tidak ada permulaan. Jadi jangan ditanya, jangan disoal Allah Ta'ala itu berkuasa sejak bila. Tak ada permulaan kekuasaan Allah tu. Sifat kekuasaan Allah tu tidak ada permulaan. Sedia kala dah Allah tu, sedia kala dah Allah Ta'ala tu bersifat dengan kuasa dah. Okey? Qadim. Tiada permulaan. Baik, dengan dialah. Okey, ni jaga baik-baik ni. Sini penting sahabat. Tolong take note. Tanjizi qadim nanti dulu. Tanjizi qadim nanti dulu. Fahamkan yang ni dulu. Dengan dialah Allah Ta'ala kuasa
mengada dan meniadakan apa-apa mungkin. Okey, sini kita nak hurai ni sahabat. Sini kita nak hurai ni, jaga baik-baik, tumpukan perhatian baik-baik. Ini kita nak terangkan betul-betul ni, kasih faham ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi faham, mudah-mudahan Allah memberi kefahaman. Penting ni, nampak benda macam tak penting. Bila dah terangkan sekarang baru sahabat ni perasan, baru tuan-tuan perasan. Okey. Yang pertama kita dah tahu dah, kudrat artinya sifat berkuasa. Ingat tu. Yang kedua, sifat berkuasa Allah ni qadim, sedia kala. Sekarang ni nak dimaklumkan, nak bagi tahu ta'alluq sifat kudrat. Jaga baik-baik sahabat, ta'alluq kudrat. Ta'alluq sifat kudrat. Peranan, ta'alluq maknanya peranan. Bila kita dah masuk dalam bab sifat-sifat ma'ani ni, kita akan sentuh tentang ta'alluq sifat. Apa erti ta'alluq sifat? Peranan sifat. Ta'alluq ni dengan makna peranan sifat, tugasan sifat. Tugasan sifat. Ta'alluq tu makna peranan sifat, tugasan sifat, kerja sifat tu. Jadi kudrat ni apa tugasan dia? Kudrat ni apa peranan dia? Boleh? Sekarang ni sahabat kita nak terangkan peranan sifat kudrat. Ta'alluq urusan sifat. Betul tu. Okey, sekarang ni cuba sahabat-sahabat bezakan nanti kefahaman sahabat sebelum sahabat belajar dengan sahabat belajar. Sebelum kita mendengar dan waktu kita mendengar ni, tengok ada tak perbezaan kefahaman kita ataupun maklumat kita tentang sifat kekuasaan Allah. Tengok, sama ke kefahaman kita ataupun dulu kita faham lain. Bila dah belajar, baru tahu rupanya begini kefahaman dia. Okey. Baik. Susuraya, ta'alluq urusan sifat. Betul. Jadi apa peranan sifat kudrat Allah ni? Yang pertama ingat, peranan sifat kudrat Allah mengubah-ngubah. Ni ayat yang saya buat nak bagi faham. Peranan sifat kudrat Allah. Tulis, jangan malas sahabat. Peranan ataupun tugasan ataupun ta'alluq sifat kudrat Allah ialah mengubah-ngubah perkara yang harus sahaja. Tulis. Catat. Peranan sifat kudrat Allah ialah mengubah-ngubah perkara yang harus sahaja. Sahaja tu tulis tu, penting tu sahaja tu. Ataupun kita buat begini, peranan sifat kudrat Allah ialah menciptakan benda baharu dan meniadakan benda baharu. Benda baharu itulah makhluk. Benda baharu telah mungkin, benda baharu telah harus. Jadi sifat kudrat Allah ni, peranan dia mengubah-ngubah benda harus sahaja. Mengadakan makhluk, meniadakan makhluk, menciptakan makhluk, mengubah-ngubah makhluk. Faham baik-baik sahabat? Ta'alluq sifat peranan kudrat Allah mengubah perkara yang harus saja. Betul? Betul. Okey, setakat ni faham tak sahabat? Setakat ni faham tak? Kalau faham kita lanjut. Kalau faham kita lanjutkan. Penting ni sahabat ni, jangan main-main ni. Ni bukan cerita main-main ni. Ni bukan cerita main-main. Saya nak cuba kongsikan. Harap-harap sahabat faham. Bila sahabat faham, boleh serapkan dalam amalan kita. Kita ni takut salah faham dengan Allah.
Takut salah faham, makna takut kefahaman kita tentang Allah tu takut salah. Kalau kefahaman kita tentang makhluk salah tak apa. Tapi kalau kefahaman tentang Tuhan tu salah, dia mengakibatkan rosak iman, membatalkan iman. Faham? Okey. Okey, faham, teruskan insya-Allah. Untuk sifat pada pekerjaan yang lebih daripada berdiri dengan zatnya. Betul. Itu ta'alluq. Kita peringkat awal ngaji ni kita guna istilah mudah-mudah dah. Kita nak bagi ayat yang mudah nak faham je. Ambil faham dulu. Benda yang hurai halu-halu tak payah. Kita ambil benda yang penting-penting dulu. Semua penting. Tapi tengok, kalau orang dah belajar lama, huraian dia lain. Orang yang baru nak dekat belajar, kita tak boleh nak guna ayat pening-pening. Guna ayat mudah-mudah sudah. Jadi peranan sifat iradat, peranan sifat kudrat menciptakan makhluk ataupun meniadakan makhluk. Makhluk tu juga dipanggil dengan benda harus. Makhluk tu juga dipanggil perkara mungkin. Makhluk, mungkin, harus, hadis, samalah tu. Tulis, buat catatan, buat nota. Makhluk, mungkin, apa lagi tadi? Baharu. Tu semua benda sama tu. Makhluk, mungkin, benda harus. Makhluk, mungkin, benda harus. Semua ini duduk di dalam ta'alluq, urusan kudrat Allah Ta'ala. Hikmah memahami sifat berta'alluq akan memahamkan hubungan kita dengan Rabb. Betul. Tu di antara lain supaya kita tak salah faham. Baik, ni sekarang kita tengok. Sekarang saya nak tunjukkan, lepas ni kan saya nak tunjukkan salah faham tu. Contoh salah faham tu. Contoh salah faham yang dipegang oleh pahaman tu. Pahaman yang satu lagi tu. Dengar baik-baik. Okey. Bila kita dah terangkan tadi bahawa sifat kudrat Allah Ta'ala ni hanya berhubung kait ta'alluqnya dengan mengubah-ngubah benda yang harus, bermaksud sifat kudrat Allah yang dikatakan kekuasaan Allah Ta'ala itu tidak ada urusan langsung, tidak ada urusan sama sekali untuk mengubah perkara yang wajib ataupun mengubah perkara yang mustahil. Urusan sifat kudrat tidak ada. Sifat kudrat tidak ada urusan untuk mengubah perkara yang wajib ataupun untuk mengubah perkara yang mustahil. Tulis dulu sahabat. Tulis dulu sifat kudrat Allah tidak ada urusan untuk mengubah perkara yang wajib dan juga perkara yang mustahil. Tulis dulu, nanti baru kita terangkan. Cepat, dah tulis cepat. Masa tinggal berapa minit lagi? 15 minit lagi nak tamat kelas dah ni. Tulis, siapa tak dapat? Dapat ke tak dapat? Dapat ke tak dapat? Sifat berbeza dengan perbuatan. Sifat kudrat tidak ada urusan, maknanya tidak bertakluk, tidak ada urusan untuk mengubah perkara yang wajib dan perkara yang mustahil. Tak ada hubung kait pun. Tak ada hubung kait pun sifat kudrat Allah ni dengan perkara wajib dan perkara yang mustahil. Ulang. Sifat kudrat Allah Ta'ala tiada urusan untuk mengubah perkara yang wajib dan perkara yang mustahil. Okey, saya pinkan. Hanya untuk yang harus saja, bukan untuk yang wajib dan mustahil. Betul tu Abang Jasri. Betul. Sifat kudrat Allah Ta'ala tiada urusan, tidak bertakluk, maknanya mengubah perkara yang wajib dan perkara yang mustahil.
La haula wala quwata illa billah. User, siapa user, letak nama user, nanti boleh panggil nama. Ni user 224 44 payah saya nak sebut. Tulis nama. Baik, okey, timbul soalan, timbul kemusykilan. Kenapa pula kita tak kenapa sifat kudrat tak ada urusan dengan perkara wajib? Sebab tu tadi pertama-tama fahamkan dulu ta'alluq kudrat. Kudrat ni, sifat kuasa Allah ni, tugasan dia mengubah-ubah. Yang ada ditiadakan, yang tiada diadakan. Faham tak tu? Ingat tu, kudrat tugas dia Abu, mengadakan, meniadakan, menciptakan, membinasakan, membuat ataupun tidak, membuat ataupun membinasakan. Itu tugas kudrat. Ingat tu, catat, tulis, fahamkan betul-betul. Jadi kita tak nak terikut fahaman tu, kita tak nak terikut, terpedaya, terperangkap dengan fahaman tu. Fahaman kita ahli sunnah wal jamaah ni lain. Fahaman kita lain, akidah kita lain. Orang belajar sifat 20, akidah dia lain. Macam malam baru ni ada siapa kaki condemn ke apa dia kata, mana datang dalil belajar sifat 20, pedulikan orang-orang macam tu, tak payah buang masa. Kita ngaji akidah kita sungguh-sungguh. Baik. Baik. Okey. Kenapa tak boleh kenapa sifat kudrat tidak ada hubung kait dengan perkara yang wajib? Apa maksud perkara wajib? Perkara yang telah sedia ada. Perkara yang dah memang ada sedia kala lagi, dan kekal ada selama-lamanya. Kekal ada selama-lamanya. Saya dah cakap dah, perkara wajib ni perkara yang sesuatu yang dah memang sedia kala ada dan kekal ada, sentiasa ada, selama-lamanya ada dan tak boleh berubah menjadi tiada. Itu perkara wajib. Dia tak boleh berubah Abu. Dia tak boleh ni. Kau siapa nama? Pian. Dia tak boleh berubah Pian. Lokman. Siapa nama kau? Noval. Benda wajib ni, siapa nama? Siapa nama kau? Azrai, jangan tidur. Betul lelap main. Perkara wajib ni Azrai, Lokman, siapa entah nama kau. Langsung pakai name tag. Tak boleh berubah. Ingat tu Abu. Kalau perkara wajib boleh berubah, itu bukan wajib nama dia. Faham? Ingat tu, tanam betul-betul kefahaman tu. Bila sebut perkara yang wajib bagi Allah, perkara yang wajib akli, perkara yang wajib akli adalah sesuatu perkara yang duduk dalam satu keadaan dia, mesti sedia kala ada, kekal ada, sentiasa ada, selama-lamanya ada. Dia tak boleh berubah menjadi tiada. Faham Abu? Sebab tu panggil wajib. Mesti ada. Dia tak boleh berubah menjadi tiada. Contohnya kita buat begini. Apa perkara yang wajib bagi Allah? Contoh. Ambil satu contoh. Apakah perkara yang wajib bagi Allah? Mengetahui. Contoh, mengetahui Allah tu. Allah mengetahui. Faham tak? Allah memiliki ilmu, pengetahuan. Betul? Jadi pengetahuan Allah ini hukumnya wajib. Makna perkara yang mesti sedia kala lagi dan sentiasa Allah Ta'ala itu mengetahui dan kekal mengetahui Allah selama-lamanya. Tidak ada kesudahan bagi pengetahuan Allah. Kenapa? Kerana pengetahuan Allah itu perkara wajib. Tiba-tiba contohnya ada satu fahaman mengatakan kadang-kadang Allah tak tahu, kadang-kadang Allah tidak tahu. Contoh, kadang-kadang ada benda yang Allah tak tahu. Maknanya dah berubah ke tidak tu? Berubah ke tidak? Berubah ke tidak Abu? Bila dah pengetahuan Allah tu boleh berubah, ilmu Allah tu boleh berubah,
Allah tahu tapi kadang-kadang ada juga yang dia tak tahu, maknanya bukanlah wajib ilmu Allah tu. Faham tak? Maka tak bolehlah nak dikatakan Allah itu wajib mengetahui. Kalau pengetahuan itu boleh hilang sekejap, boleh hilang sekejap boleh hilang, maka pengetahuan Allah tu bukanlah wajib. Mustahil. Mana boleh? Akal kita tak boleh terima. Akal kita tak boleh terima nak mengatakan pengetahuan Allah tu mustahil. Pengetahuan Allah itu wajib, mesti kita i'tikad dalam hati sungguh-sungguh. Akidah kita jaga baik-baik, pengetahuan Allah itu wajib. Bukan sekejap tahu, sekejap tak tahu, kadang-kadang tahu, kadang-kadang tak faham. Kalau begitu ilmu Allah bukanlah wajib. Kalau boleh berubah, kejap tahu, kejap tak tahu, kejap faham, kejap tak faham. Faham tak dia bu? Itu namanya harus. Kejap tahu, kejap tak tahu, kejap ingat, kejap lupa, itu namanya harus, bukan wajib. Ilmu Allah wajib. Faham tu? Jadi benda wajib ni benda yang tak boleh berubah, tak terima ubahan dah. Jadi sebab itu kudrat Allah tidak ada urusan untuk mengubah perkara yang wajib, tidak ada urusan untuk menciptakan benda wajib. Benda wajib bukan benda yang diciptakan. Benda wajib bukan berasal daripada tiada. Benda wajib benda yang dah memang sedia kala ada dah dan kekal ada selama-lamanya. Bukan perkara wajib itu ada sebab Tuhan yang menjadikan. Faham tak tu? Perkataan menjadikan ni kembali kepada ta'alluq kudrat tu, perbuatan tu. Ta'alluq kudrat tu, menjadikan, membuat. Jadi perkara wajib bukan perkara yang dibuat, sahabat. Perkara wajib bukan perkara yang dibuat oleh Allah. Perkara yang wajib dah memang, perkara yang dah memang sedia kala ada dah. Membawa kepada rosaklah sifat kesempurnaan Allah. Kalau dah pengetahuan Allah boleh berubah jadi jahil, maknanya bukanlah wajib pengetahuan Allah tu. Haruslah sama. Bila dah pengetahuan Allah Ta'ala tu harus, sama tak dengan pengetahuan kita? Sama tak bu? Sama lah. Apa hukum menyamakan pengetahuan Allah dengan pengetahuan kita makhluk? Bukankah syirik? Bukankah dah menyengutukan sifat Allah dengan sifat makhluk? Bukankah dah menyamakan? Nama tak? Jadi sifat kudrat Allah tidak ada urusan dengan perkara wajib. Contoh besar wujudnya Allah. Besar wujudnya. Apa maksud besar wujudnya? Besar pangkat darjat Allah, makna kewujudan Allah tu wajib. Baik sahabat, soalan kefahaman, bukan nak uji kefahaman. Faham dulu. Baik, saya nak kata begini, sahabat, dengar baik-baik soalan, jangan keliru dengan soalan. Adakah Allah Ta'ala, ini soalan kefahaman adakah Allah Ta'ala berkuasa? Adakah Allah Ta'ala berkuasa membinasakan, makna meniadakan? Adakah Allah Ta'ala berkuasa membinasakan sifat pendengaran dia? Soalan. Jawab. Adakah Allah Ta'ala berkuasa membinasakan sifat pendengarannya? Tidak. Mustahil. Tidak. Seronok ngaji. Tidak. Lagi. Tak lah kena pada. Tidak. Tidak. Boleh. Boleh. Okey. Tak tahu, tak berani nak jawab. Tak apa, kita belajar sahabat. Niat kita nak belajar. Daripada keterangan, daripada kesalahan kita itulah kita akan ingat. Bukan kita nak main-main sebab kalau saya tak tanya, saya tak tahu sama ada antum faham ke tidak. Kalau tak dibuat soalan macam tu, saya pun
Tak tahu, tak pasti yang kalian faham ke tidak betul-betul takluk kudrat tu. Takut nanti saya tinggalkan kawan-kawan dalam keadaan kawan-kawan tak faham. Bahaya. Kefahaman sahabat-sahabat bawah tanggungjawab saya. Bila sahabat dah mengaji dengan saya, maknanya kefahaman sahabat bawah tanggungjawab saya. Saya kena pastikan yang sesiapa yang belajar, yang mendengar dengan saya itu, apa yang saya sampaikan, saya bertanggungjawab memastikan dia faham. Saya cuba usaha nak memberikan makna sebagai asbab usaha supaya dia faham. Tapi kalau dah usaha begini, usaha begitu, usaha begini tak boleh faham, itu la haula wala quwwata illa billah, luar daripada kemampuan kita, betul? Kita usaha ikhtiar aja, yang memberi faham tu Allah. Baik, soalannya. Yang dah pandai, yang dah mengaji, dia boleh jawab soalan tu. Yang baru kita nak belajar ni, kita yang baru belajar ni, tak apalah. Orang yang nak pandai tu pun asalnya macam kita juga, tak pandai. Orang yang dah tahu tu pun asalnya tak tahu juga, betul? Okey, soalannya tadi apa? Adakah Allah berkuasa membinasakan sifat pendengaran dia? Sifat pendengar dia, sifat sama dia. Jadi kita jangan, sahabat, kita jangan tergopoh-gapah jawab. Yang pertama, jangan tergopoh-gapah nak jawab dulu. Kita fikir dulu soalan tadi. Soalan saya tadi mengenai apa? Adakah Allah Ta'ala berkuasa membinasakan, makna menghilangkan sifat pendengar dia, sifat pendengar Allah, betul? Jadi soalannya sekarang, sifat pendengar Allah Ta'ala itu perkara wajib ataupun perkara yang mustahil ataupun perkara yang harus? Jawab. Sifat pendengaran Allah, sifat pendengaran Allah wajib ke mustahil ke harus? Wajib. Wajib betul. Pandai semua yang mengaji ni, semua pandai semua. Alhamdulillah. Jadi sifat pendengaran Allah tu wajib. Okey. Maksudnya sifat pendengaran Allah itu adalah sesuatu yang sedia kala mesti ada pada Allah. Sifat pendengaran Allah tu dah ada sedia kala lagi di zat Allah dan kekal ada, sentiasa ada, selama-lamanya ada. Itu maksudnya wajib. Seandainya Allah boleh membinasakan, Allah kuasa menghilangkan sifat pendengaran Allah, menunjukkan, membawa kepada sifat pendengaran Allah ni boleh binasa, membawa kepada Tuhan tak mendengar pula, betul? Dah kalau sifat pendengar dah tak ada, namanya tuli lah. Padahal sifat tuli pada Allah tu mustahil. Jadi jawapan dia, soalan saya tadi, adakah sifat kudrat, adakah Allah Ta'ala berkuasa, makna dengan sifat kudrat dia, adakah Allah Ta'ala berkuasa membinasakan sifat pendengaran dia? Jadi jawapan dia begini, jangan kita jawab kuasa dan jangan jawab tidak kuasa. Jangan jawab kuasa dan jangan jawab tidak kuasa. Bukan jawab mustahil, salah. Jawapan mustahil salah. Jangan jawab mustahil, salah. Jangan jawab mustahil. Contoh awak tanya saya, adakah Allah Ta'ala berkuasa membinasakan sifat pendengaran dia? Kalau saya cakap kuasa, menunjukkan sifat pendengaran Allah boleh binasa, betul? Membawa kepada lemah Tuhan. Akal tak boleh terima. Itu membawa kepada lemah Tuhan pula, mustahil. Kalau kita jawab tidak kuasa, saya pun jawab tidak kuasa, membawa kepada lemah tu. Tidak kuasa bukankah lemah? Maksud dia tidak kuasa tu lemah. Jadi jangan jawab tidak kuasa. Kalau jawab Allah tak kuasa, sebab soalan dia tadi, adakah Allah berkuasa membinasakan sifat pendengaran dia? Kalau saya jawab Allah berkuasa membinasakan sifat pendengaran dia, membawa kepada Tuhan tu harus bersifat tuli. Betul tak? Mustahil. Mana boleh membawa kepada kekurangan Allah? Akal tak boleh terima. Kalau saya jawab tidak kuasa, lemah pula. Jadi jawapan yang betul, tulis jawapan yang betul, bukan urusan sifat kudrat. Bukan urusan sifat kudrat nak mengubah perkara yang wajib. Itu jawapan dia.
Bukan ta'alluq. Betul. Jawabnya ya atau tidak membawa kepada kalau kita jawab ya, membawa kepada lemah Tuhan. Maknanya membawa kepada boleh hilangnya sifat pendengar Allah, mustahil. Kalau kita jawab tidak kuasa Allah, membawa kepada lemah Tuhan. Jadi jawabnya bukan urusan kudrat untuk mengubah perkara yang wajib. Tulis. Tulis sahabat. Tulis. Belajar macam ni lah. Saya pun tak pandai juga, saya pun tak faham. Jadi kawan-kawan yang pandai, tolonglah, tolong bantu-bantu kalau saya salah sampaikan. Kalau nak binasakan, tu contohnya macam jawapan ni Hakimi ni. Allah Maha Berkuasa. Kalau Allah nak binasakan boleh saja. Ni jawapan macam ni. Ni contoh dia. Ini contoh. Minta maaf ya. Ni sahabat kita Hakim. Sekadar contoh. Ini yang salah. Sebab kita hanya memahami kekuasaan Allah tadi. Allah Maha Kuasa. Dia kuasa, maknanya kalau dia nak membinasakan sifat pendengaran dia boleh. Jadi kalau begitu, memberi faham bahawasanya sifat pendengaran Allah, sifat pendengar Allah boleh musnah. Perkara mustahil ni, perkara wajib. Sifat pendengaran Allah tu wajib. Adakah perkara wajib boleh musnah? Perkara wajib boleh musnah ke tidak? Mustahil. Sebab tu kita tak boleh jawab. Itu tujuan dia. Itu tujuan saya nak terangkan tadi. Kita tak boleh menggunakan alasan Allah berkuasa. Semata-mata kuasa, kita kata Allah kuasa. Allah boleh nak membuang segala sifat-sifat kesempurnaan dia. Menunjukkan kepada Tuhan tu boleh berubah menjadi lemah. Membawa kepada Tuhan boleh berubah menjadi pekak. Membawa kepada Tuhan boleh berubah menjadi tuli. Membawa kepada Tuhan boleh berubah menjadi buta. Membawa kepada Tuhan boleh jadi jahil. Nampak tak? Kalau seandainya jawapan kita Allah berkuasa, dia boleh buang segala sifat-sifat dia. Maksudnya kalau begitu, segala sifat Allah itu bukanlah wajib, tetapi harus. Betul tak? Apa maksud harus? Perkara yang boleh berlaku dan boleh tidak berlaku. Faham tak sahabat setakat ni? Hakimi. Terima kasih dengan jawapan tu. Kita belajar sama-sama insya-Allah. Kita belajar sama-sama. Kita belajar sama-sama. Kita niat nak belajar, bukan niat nak apa. Kita belajar insya-Allah. Saya pun dulu faham macam tu. Saya pun faham macam tu. Kita ni bila dengar Allah berkuasa, maksud pada kita dia berkuasa segala-galanya. Jadi pada ayat Quran tu, wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan bahawa sesungguhnya Allah Taala Maha Kuasa ala kulli syai'in, di atas tiap-tiap sesuatu. Maksud tiap-tiap sesuatu pada ayat tu yakni perkara yang mungkin sahaja. Nampak tak betapa bahayanya kita nak menterjemahkan Quran kalau kita tak faham tentang Allah? Nampak tak sahabat? Nampak tak sahabat? Boleh tak sahabat, boleh faham tak? Tadi sahabat kita siapa tadi, Hakimi, terima kasih tu. Tu jawapan tu sebenarnya yang saya nak sampaikan. Itu sebenarnya jawapan di antara sebab kenapa saya nak huraikan benda ni, sebab nak mengelakkan daripada kefahaman yang salah yang macam tu. Kudrat Allah Ta'ala tiada urusan dengan perkara wajib dan mustahil. Hakim, insya-Allah terima kasih Hakim. Kita belajar sama-sama Hakim. Saya pun tak pandai Hakim. Saya pun tak pandai. Kita belajar sama-sama. Bila belajar baru nampak salah kita. Bila kita belajar baru nampak salah faham. Jadi kalau kita, contohnya kalau seseorang tu jawab Allah berkuasa, dia boleh membinasakan sifat pendengaran dia. Padahal sifat pendengaran Allah, sifat pendengar Allah, sifat ilmu Allah tu adalah perkara yang mesti ada, kekal ada dan tak boleh berubah menjadi tiada. Tapi kalau dikatakan boleh hilang, Allah boleh hilangkan kuasa dia, Allah boleh hilangkan ilmunya, makna kalau dah hilang ilmu namanya apa? Jahil. Kalau dah hilang penglihatan namanya apa? Buta. Kalau dah hilang pendengaran namanya apa? Tuli. Betul tak? Bukankah dah membawa kepada lemahnya Tuhan? Padahal lemah Tuhan mustahil. Sahabat, nampak tak sahabat? Faham tak sahabat? Setakat ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tak? Ini yang kita nak baiki, ini yang kita nak betulkan sahabat. Kalau kita tak mengaji,
Kita duduk dah dalam kefahaman yang begitu selama-lamanya. Padahal kefahaman yang macam tu sangat-sangat besar salah dia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hasni, tak apa. Macam mana juga kalau kita kata Allah boleh menempat dirinya di mana saja. Oh, lagi tak boleh. Ya, ini. Macam mana juga kalau kita kata Allah boleh menempatkan dirinya di mana saja. Pun sama juga tu. Menempatkan diri Allah di mana saja. Maknanya Allah boleh meletakkan zatnya di mana-mana tempat yang dia nak. Betul? Padahal yang dikatakan tempat itu adalah habuan bagi sesuatu yang berjirim, sesuatu yang berjisim. Adakah zat Allah itu berjirim ataupun berjisim? Adakah zat Allah berjirim atau berjisim? Jawabnya tidak. Kita dah belajar dulu wahdaniyah. Dalam bab wahdaniyah dulu, ingat sahabat, jangan lupa. Dalam bab wahdaniyah dulu, ketunggalan zat Allah pada zat. Ketunggalan pada zat Allah. Apa maksud? Zat Allah bukan daripada jenis bahan-bahan yang bercampur, yang bergabung menjadi diri Tuhan, yang dipanggil kam muttasil pada zat Allah, ataupun dalam erti kata lain dipanggil berjirim, berjisim, yang mengambil tempat, yang wajib bertempat, yang tak boleh tidak, bahkan dia mesti bertempat. Itu adalah kelakuan jirim dan kelakuan jisim. Adapun zat Allah maha suci, zat Allah daripada jirim dan jisim. Apabila zat Allah Ta'ala itu tidak menyamai dengan jirim, tidak menyamai dengan jisim, maka apa sahaja kelakuan jirim, apa sahaja kelakuan dan keadaan jirim jisim, tidak ada kena-mengena, tidak ada hubung kait dengan Allah. Contohnya tadi, nak dikatakan Allah Ta'ala itu bertempat di sesuatu tempat, hukumnya mustahil, kerana membawa kepada Tuhan itu menyamai seperti kelakuan jirim dan jisim. Laisa kamitslihi syai'un. Dia tak serupa dengan sesuatu. Allah tidak berjirim, tidak berjisim. Apa yang harus diterima tu? Apa yang harus diterima? Pahaman yang mengatakan Allah Ta'ala itu boleh meletakkan dirinya di satu tempat, boleh diterima? Tak boleh terima. Mustahil. Kalau boleh terima, maknanya akal kita boleh terima yang Tuhan tu boleh menyerupai makhluk. Dia boleh terima. Ini satu fahaman yang salah. Akalnya boleh terima kalau Tuhan tu nak menyerupai kelakuan makhluk. Bahaya sahabat. Jangan main-main. Menyerupai Allah dengan makhluk itu mustahil. Apa maksud mustahil? Perkara yang tak boleh diterima pada akal sekali-kali pada Allah. Ini yang tujuan kita nak mengaji sifat 20 ni, fahamkan baik-baik. Saya tak nak, saya tak suka, saya tak redha. Maknanya ada di antara kita ni yang salah faham dengan Allah, sehingga boleh menerima seandainya Allah itu berkelakuan, berkeadaan seperti makhluk. Kalau kita kata harus terima, maknanya akal kita boleh terima kalau Tuhan tu nak bertempat, boleh. Tak boleh sahabat, bahaya. Hati-hati sahabat. Contohnya macam tadi hakim tadi jawab begitu. Maknanya dia kata tadi makna Allah berkuasa kalau dia nak membinasakan. Okey, soalan lain. Soalan kefahaman. Fahaman syirik. Samakan qadim dengan yang baru. Betul tu. Okey, soalan lain. Soalan lain jaga. Ni soalan kefahaman, bukan nak uji siapa-siapa pandai tidak. Minta maaf sahabat, bukan tu niat saya. Saya sebagai yang baca kitab ni, saya kena pastikan kawan-kawan faham. Betul. Okey, soalannya. Adakah Allah Ta'ala kalau orang dah mengaji, dia biasa dengar ada soalan tu dan dia tahu dah jawapan. Betul, yang bertempat itu baharu. Allah Ta'ala tidak baharu kan? Laisa kamitslihi syai'un. Walam yakul lahu kufuwan ahad, lam yalid walam yulad. Banyak lagi dalil-dalil yang mengatakan Allah Ta'ala itu tidak seru. Kita belajar dah dulu bab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tengok balik sebab tu ada kitab sahabat. Sebab tu kena ada kitab. Kita boleh ulang kaji. Beli kitab. Kalau tak ada kitab, beli kitab. Tak apa, tengah drive. Fi amanillah. Tengah drive ke JB. Fi amanillah. Selamat sampai insya-Allah. Baik. Soalan. Adakah Allah Ta'ala berkuasa menyerupai malaikat? Soalan.
InsyaAllah, insyaAllah. Okey, sahabat, tumpukan pada soalan yang seterusnya, soalan kefahaman. Soalan kefahaman. Kita nak terangkan malam ni tentang kudrat Allah ni, sebab ramai yang salah faham dengan kudrat ni. Ramai yang salah faham dengan kudrat ni. Adakah Allah Ta'ala berkuasa menyerupai? Adakah Allah Ta'ala berkuasa menyerupai malaikat? Apa jawapan yang kita nak bagi? Adakah Allah berkuasa menyerupai malaikat? Kalau gopoh-gopoh kita nak jawab, kalau nak gopoh-gopoh kita jawab, kita akan jawab kuat. Kalau nak gopoh-gopoh jawab, kita akan jawab kuasa lah. Dia kuasa kan? Kan dia maha berkuasa kan? Apa salah kalau dia nak serupa dengan malaikat? Kan dia berkuasa. Tu kalau gopoh jawab, boleh rosak akidah tak? Betul tak? Sahabat, kalau kita gopoh nak jawab, kita akan jawab gitu. Kita akan jawab macam tu. Kan dia berkuasa. Kan Allah maha berkuasa. Jadi apa masalahnya kalau Allah nak serupakan diri dia dengan malaikat? Betul tak? Sebab salah faham tentang kuasa tadi tu. Padahal menyerupai malaikat itu perkara yang mustahil, yang tidak ada hubung kait dengan kekuasaan Allah. Tadi awal saya dah bagi tahu, ta'alluq kudrat hanya kepada perkara yang harus. Ta'alluq peranan kudrat adalah perkara yang harus, tidak ada kena-mengena dengan perkara yang wajib dan juga perkara yang mustahil. Jadi jangan kita nak jawab, Allah berkuasa, Allah kuasa nak meletakkan dirinya di mana-mana tempat, Allah berkuasa nak menyerupakan dirinya dengan malaikat, Allah berkuasa nak menciptakan zuriat dia, Allah Ta'ala berkuasa nak menciptakan bini dia, nak menciptakan maknanya suatu zat yang serupa dengan dia. Tak boleh cakap begitu, kerana membawa kepada perkara yang mustahil itu boleh jadi ada pula dah. Abu, anak Tuhan apa hukumnya? Wajib ke mustahil ke harus? Apa ni? Mustahil. Tegas sikit jawab, jangan Ni bab akidah, jangan main-main. Kena tegas bab akidah, kena tegas, tak ada main-main. Tak ada kod. Anak Tuhan perkara apa maksud mustahil? Perkara yang memang takkan ada, tak boleh terima ada, faham tak? Sesuatu yang akal tak boleh terima ada selama-lamanya, faham tu? Faham betul-betul mustahil ni perkara yang tak boleh terima pada akal. Akal tak boleh terima, jangan diterima. Selama-lama jangan diterima oleh akal kita, jangan. Sebab kalau akal kita boleh menerima perkara mustahil itu ada, rosaklah akidah kita. Faham betul-betul erti mustahil. Bukan sekadar mustahil ni benda yang tak ada, perkara yang tak boleh diterima pada akal adanya. Tak boleh terima, jangan terima, tak boleh terima, faham tak Bu? Tak boleh terima ada selama-lamanya. Nak kata Allah bertempat, tak boleh terima selama-lamanya. Nak kata ada anak Tuhan, tak boleh terima selama-lamanya, kerana anak Tuhan itu mustahil. Jadi kalau contohnya soalan tadi, adakah Allah Ta'ala itu dengan gotan terberanjat dengan gotan, sesuatu yang tak boleh terima pada akal adanya. Tu hari TikTok dah warning nampak gotan. Betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sifat kudrat tidak ada urusan dengan perkara mustahil. Kudrat berurusan dengan urusan yang terima perubahan, iaitu perkara harus, Luqman. Mustahil Allah menyerupai makhluk, betul. Ada rotan cuma tak nampak. Tak ada, tak bawa. Ganjat Abu. Tak, bukan apa sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahaya kalau tak belajar. Contoh macam tadi tu, Tok Guru dia bagi soalan kat kita. Adakah Allah berkuasa menciptakan anak dia? Sebenarnya bukan dia nak uji kita, dia nak tengok kefahaman kita. Kau betul tak faham maksud kekuasaan Allah ni? Kau selalu sebut Allah berkuasa, Adakah kau faham maksud apa yang kau sebutkan tu? Kita takut apa sahabat? Takut dalam hati ni syaitan membisikkan benda-benda yang boleh merosakkan akidah. Tengah duduk relax,
tiba-tiba setan datang bisik, dia tanya kita lah, contohlah, kau agak-agak Allah kuasa tak kalau nak buat anak dia? Kita tak belajar, kita tak faham tentang kudrat Allah. Boleh jadi kita akan jawab salah satu daripada dua jawapan tadi. Contohnya kita akan jawab begini, contohlah, bukan kita, na'udzubillah, contohnya dia akan jawab begini, dah tentulah Allah kuasa, sebab dia berkuasa kan, dah tentulah dia boleh buat anak dia. Oh, kalau begitu membawa kepada anak Tuhan bukan mustahil, tetapi harus ada pula dah. Oh, na'udzubillah. Rosak tak akidah? Kalau akal boleh terima, boleh jadi ada anak Tuhan, walaupun sekarang tak ada, tapi akan datang nanti boleh jadi akan ada anak Tuhan. Rosak tak akidah? Rosak akidah. Sebab apa rosak akidah? Menerima perkara yang mustahil bagi Allah. Pada terang-terang dah Allah sebut dalam Quran anak dia mustahil. Faham tak ni? Abu Lokman, faham? Kau sama nama? Habis. So pakai name tag tak nak pakai. Kau siapa nama kau? Naufal. Pakai name tag besar sikit. Naufal, aku ni dah tua, lupa. Betul sahabat, bukan apa nak suruh faham. Sebab benda ni melibatkan akidah. Jadi jawapan dia macam mana sahabat? Ustaz pun apa ni? Musyrikin kata Tuhan boleh jadi manusia sebab kekuasaan. Betul. Nampak ni. Betul tu. Kita pinkan komen ni. Inilah contohnya. Inilah contoh salah faham tentang kekuasaan Allah. Sehingga dia faham bila Allah tu berkuasa, Allah boleh membuat benda mustahil, boleh mengubah benda yang wajib jadi harus, mengubah benda mustahil jadi harus. Rosaklah hakikat sesuatu tu. Dia tak boleh dah kalau kata wajib, dia wajib, dia tak boleh berubah menjadi harus, dia tak boleh berubah menjadi mustahil. Bila kata benda tu harus, dia tak boleh berubah menjadi wajib, tak boleh berubah menjadi mustahil. Bila kata benda tu mustahil, dia tak boleh berubah menjadi wajib ataupun harus. Yang wajib, yang harus, yang mustahil. Ingat tu, yang wajib tak boleh berubah, Bu. Bu, salah orang, dengar ni. Kau ni kan kau balik kampung kau cakap macam-macam dengan orang. Sebab tu pahaman tu. Yang menolak sifat 20 ni dia kata apa? Sahabat. Selalu apa? Jap. Selalu mancing. Belum lagi aman. Malu mancing lama dah tak mancing. Sebab tu, sahabat, hati-hati. Pahaman W tu. Pahaman W tu, Wahabi tu. Baru ni saya dengar ada salah seorang daripada mereka. Salah seorang daripada mereka mengatakan apa? Allah tu berkuasa kalau nak duduk turun dalam dunia ni. Hati-hati sahabat ni. Pahaman W tu dia kata apa? Dia berkuasa. Dia berkuasa kalau dia nak turun ke bumi tak ada masalah. Dia berkuasa. Nampak tak tu? Padahal turun ke bumi itu tadi dah menyerupai perbuatan makhluk, perbuatan malaikat dan sebagainya. Betul tak, Bu? Sebab tu jangan berjinak dengan pahaman ni, bahaya. Memang mula-mula dia akan sentuh kita masalah furuk, masalah fiqh. Tapi lama kelamaan bila dia bawa kita ke tauhid dia tu, habis kita. Nampak tak? Mula-mula kita percaya dia cakap pasal Allah, kita kata lah tak ada masalah pun, ini masalah khilafiyah je, masalah kunut, masalah witir, masalah witir, masalah kunut, masalah wirid, masalah tahlil, masalah talqin, tak ada masalah. Betul. Tapi lama kelamaan nanti dia akan menghasut kita mengikut dia punya fahaman akidah mereka pula. Faham tak tu? Sebab tu jangan berjinak-jinak sahabat. Saya bukan apa, makna bahaya. Akidah tu bahaya. Kalau sentuh masalah furu'iyah, masalah wirid tak wirid tu tak ada masalah lagi. Kau nak buat lah, kau tak nak buat sudahlah, tak ada masalah. Tapi kalau kau dah cuba nak mengajak umat mengikut pahaman ataupun akidah seperti mana yang kau faham tentang Allah, yang boleh membawa kepada menyamakan Allah, membawa akal kita ni boleh terima benda mustahil tu berlaku pada Allah, ini bahaya. Ini sangat bahaya. Ini merosakkan akidah sahabat. Sebab tu jangan. Sebab tu saya kata saya tak redha.
Siapa mengaji dengan saya, mengaji dengan orang-orang jenis pahaman macam tu, saya tak redha ilmu yang saya bagi pada dia. Saya tak redha. Nak mengaji dengan saya, kena tinggalkan pahaman tu. Saya tak nak korang jadi campur-campur. Yang Wahabi punya akidah pun kau pakai, yang Ahli Sunnah wal Jamaah punya akidah pun kau pakai. Dua-dua kau kata betul. Aku tak redha. Aku tak redha. Nak mengaji dengan aku, kena tinggalkan sana. Faham tak? Sungguh sahabat tu mesti belajar sifat berta'alluq tu. La haula wala quwwata illa billah. Bahaya. Nanti lama kelamaan ditarik kita sedikit demi sedikit. Bila kita dah percaya dia, bila kita dah ada rasa seronok dengan dia, bila kita dah ada rasa tak kisah dengan dia, bila kita dah meletakkan kepercayaan pada guru yang macam tu, bila nanti satu masa dia tengok peluang dan ruang, dia selitkan benda-benda macam tu, kita akan terima. Kita akan terima. Sebab apa? Pada kita dia betul. Sebab tu pahaman ni, permulaan dia akan menjinakkan dulu. Dia akan bagi orang seronok dengan dia dulu. Dia akan bagi orang rapat dengan dia dulu. Dia akan berlakon-lakon, dia akan cakap, bukan maksud saya semua benda yang disampaikan salah. Ada benda yang betul disampaikan. Faham tak? Jadi masalahnya kita orang awam ni, macam mana nak membezakan apabila dia menyampaikan kepada kita benda yang sesat? Macam mana kita nak membezakan? Macam mana kita nak menolak? Sedangkan kita jahil, tak tahu. Memang ada benda betul dia cakap, tapi lama kelamaan kalau dia kata macam tadi, Allah tu berkuasa. Jadi tak ada masalah kalau Allah nak turun ke bumi, tak ada masalah sebab dia berkuasa. Macam mana kita tu? Kita yang tak tahu ni. Kita yang tahu tak kenal tentang sifat Allah ni macam mana? Dah tentu kita akan percaya. Dah guru cakap, tentu kita nak ikut guru, betul? Hati-hatilah sahabat. Sebab tu betul tu Ustaz. Depa betul sahabat. Pelan-pelan masuk jarum. Bahaya-bahaya, tolonglah. Kita Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sahabat-sahabat, tolonglah. Pakat-pakat pakat-pakat kita ngaji, pakat-pakat kita sebarkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ni. Pakat kita tolong akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, ngaji sungguh-sungguh. Bantu kawan-kawan kita, selamatkan kawan-kawan kita, selamatkan umat kita. Kita tak nak mereka tu terjebak. Kasihan sahabat, rosak akidah. Kita suka ke anak kita, bini kita, kawan-kawan kita rosak akidah? Kita nak ke dia orang jadi orang yang boleh menerima benda-benda mustahil itu berlaku pada Allah? Kita nak ke mereka jadi orang yang mensyirikkan Allah dalam diam, dalam mereka tak faham? Kita tak redha, kita tak suka, kita tak nak. Sebab tu kita bukan dengki dengan orang yang menyampaikan, kita bukan dengki dengan mereka, kita tak suka dengan pahaman sesat yang boleh merosakkan akidah. Kita bukan benci tuan empunya badan dah, kita benci dengan akidah yang disampaikan tu, ilmu yang disampaikan tu yang boleh merosakkan umat. Tapi golongan ni bijak. Dia bijak. Kalau tak bijak, takkan orang bijak-bijak terpelajar ikut dia orang. Selok-belok dia punya hasutan dia sangat-sangat halus. Hati-hati ya bu, hati-hati. Tolong agama kita, insya-Allah. Orang nak kata kita dengki apa tak, kita bukan nak dengki. Syubhat kefahaman apabila menyatukan yang qadim dengan yang baru, rosak. Tahi campur dengan najis, dia jadi najis lah. Makan sup kambing campur dengan tahi kambing, jadi itulah ibaratnya. Itulah ibaratnya. Dalam hati kita ni, kalau ada yang betul dan masuk juga ada yang salah, habis. Dia jadi kufur dah. Makan sup kambing, ambil tahi kambing, masuk ke dalam sup tu. Makna bila kita makan, makna jadi najis. Faham tak? Ataupun kita kata, oh dah masuk ni, tapi dah walaupun dah masuk tahi kambing, saya pilih daging kambing je. Bukankah dah menajiskan tu? Bila dalam hati kita ada akidah yang betul, dalam masa yang sama kita ambil akidah yang sesat pun kita terima, dia akan merosakkan akidah yang betul tadi. Dia akan merosakkan, dia akan membatalkan akidah yang betul. Sebab tu dalam akidah ni, kena isbatkan yang ni, kena nafikan yang tu. Kena isbatkan yang Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk, dan tolak habis-habis yang Allah serupa dengan makhluk. Bukan boleh pakai dua-dua. Faham tak?
Hati-hati sahabat. Ngaji lah. Dah lah. Cukup lah. Mana dia? Tempat berhenti. Cukup dekat situ dulu. Nanti kita sambung lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah bagi faham. Penting. Kalau tak penting, ulama tak hurai pasal ta'alluq sifat ni. Kita mentang-mentang dengar wa annahu ala kulli syai'in qadir, Allah Taala Maha Kuasa. Betul. Kepahaman kita tentang ayat tu. Sebab tu nak mengaji tafsir, nak mengaji hadis, faham akidah dulu. Bukan marah tak, nasihat je. Allahu akbar. InsyaAllah sahabat kita usaha, mudah-mudahan Allah tolong kita semua. Jawapan tadi, jawapan apa ya? Cik Hai. Jawapan apa? Ada soalan apa tadi? Kalau kita boleh jawab, kita jawab. Tak jawab, kita jawab. Tak tahu, tanya orang tahu. Apa benda soalan tadi? Cik Hai, apa soalan ni? Ulang balik. Dia tak perasan. Mana soalan ni? Mana soalan? Betul-betul dia faham. Allah. Mana soalan? Jawapan menyerupai malaikat tadi. Sama jawapan dia. Adakah Allah berkuasa menyerupai malaikat? Ingat, jadi menyerupai malaikat tu perkara mustahil. Jadi jawapan ringkasnya, bukan urusan Allah ataupun bukan urusan kudrat Allah, bukan urusan kekuasaan Allah untuk mengubah perkara ataupun untuk membuat perkara yang mustahil. Bukan urusan kudrat Allah nak membuat benda yang mustahil. Mana benda yang mustahil dimaksudkan tadi? Menyerupai menyerupai malaikat. Allah menyerupai malaikat, itu perkara mustahil. Jadi tidak ada kena-mengena dengan kekuasaan Allah. Itu jawapan dia. Ada anak bagi Allah. Makna bukan urusan kudrat Allah nak menciptakan benda mustahil. Anak Tuhan, anak Allah mustahil. Jadi kita tak boleh nak cakap Allah kuasa menjadikan anak dia. Tak boleh. Ataupun kita kata Allah tidak kuasa, pun tak boleh jawab macam tu. Bukan urusan kudrat, bukan urusan kekuasaan Allah untuk mengubah perkara yang mustahil. Faham tak sahabat? Tu bukan urusan kuasa Allah pada benda mustahil. Ada sikit lagi. Apa benda yang ada sikit lagi? Bukan urusan Allah Ta'ala untuk membuat perkara mustahil. Bukan urusan kudrat Allah. Doakan saya dan ahli keluarga diberikan hidayah untuk belajar ilmu tauhid. InsyaAllah sama-sama doa kita sahabat. Ada anak bagi Allah mustahil. Ngaji insyaAllah. Saya dengar WJ tadi berkhabar-khabar Ustaz. Saya dengar WJ tadi terkhabar-khabar. Betul. Sebab dia merosakkan anak bini kita. Dia merosakkan mak ayah kita punya kefahaman. Dia merosakkan kepahaman kawan-kawan kita. Kita tak suka. Tanda kita kasih kepada kawan-kawan, tanda kita kasih sesama kita, kita tak nak kawan kita rosak. Kita tak suka tengok kawan kita rosak. Kita tak suka tengok kawan kita rosak akidah. Itu tanda kita ada sifat kasih sayang. Kalau jenis lantak engkau lah, itu bukan sifat kasih sayang. Lantak engkau lah, yang sesat engkau, pandai-pandai engkau lah. InsyaAllah. Dah, jom kita berhenti. Ada rajin-rajin masuk lah, tak adalah. Banyak lagi ustaz lain, saya tak pandai sahabat. Saya sampaikan mana yang saya tahu. Saya baru je dalam forum ni bukan orang. Kita bincang dalam kitab apa ya ustaz ni tadi, kita ngaji kitab Misbah Munir. Sama-sama Cik Hai. Ngaji sama-sama insya-Allah. Ada lagi banyak lagi ustaz yang baca kitab tauhid. Mereka lebih faham, lebih halus kupasannya. Lebih mudah nak faham. Saya tak pandai. Saya tak gerti, lebih kurang sikit-sikit je. Sebab tu saya minta kalau ada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang dah belajar, yang lebih faham, kalau saya salah sampaikan, tolong tegur, tolong betulkan. Tak jumpa lagi ke cermin mata? Tak jumpa bang. Tu yang mata je kecil-kecil ni. Cermin mata dah mana? Tapi tadi ada. InsyaAllah esok lusa kot kena buat cermin mata lah. Saya masih kurang faham maksud ta'aluk. Ta'aluk sifat Allah banyak. Dalam ta'aluk ada satu sifat sahaja. Baik sahabat, ta'aluk tu makna urusan sifat. Jangan payah-payah. Bila sebut ta'aluk sifat,
maknanya urusan sifat. Jadi qudrat ada urusan dia, makna ada takluk dia. Qudrat nama bagi sifat yang wajib bagi Allah. Jadi bila sebut qudrat ni, dia sifat ma'ani, ada ta'alluq. Mana ta'alluq bahasa Melayu apa? Urusan bagi sifat, peranan dia tu. Jadi apa peranan qudrat Allah? Membuat benda mungkin ataupun meniadakan benda mungkin, dan tidak ada urusan sama sekali untuk membuat ataupun mengubah benda wajib dan mustahil. Itu ta'alluq dia. Kemudian iradat. Iradat akan datang insya-Allah. Ni cuba, ini sekadar contoh. Iradat sifat ma'ani, erti Melayunya sifat penentu, sifat kehendak Allah. Apa peranan pula? Apa pula peranan iradat Allah ni? Ta'alluq dia apa? Ta'alluq dia menentukan sesuatu untuk dijadikan ataupun untuk tidak dijadikan. Itu perbezaan di antara ta'alluq iradat dan ta'alluq qudrat. Iradat sifat kehendak Allah ataupun dipanggil sifat penentu. Ta'alluq dia, peranan dia menentukan sama ada perkara yang mungkin tadi, perkara yang harus tu nak ditentukan, nak buat ke, nak jadikan ataupun tidak menjadikan, nak menjadikan ke ataupun tak menjadikan. Itu peranan dia, ta'alluq iradat. Ingat, peranan iradat menentukan, bukan membuat. Nampak tak? Iradat menentukan saja. Adapun membuat, apa yang Allah dah tentukan itu apa? Qudrat. InsyaAllah la haula wala. Ustaz dah sodok kalau dok berapa ingat. Istilah Arab seperti sifat makni dok dosa. Ustaz dosa dok kalau kita dok berapa ingat. Yang dosanya kalau tak tahu. Kalau tak ingat tak apa. Tak ingat ni makna dia pernah tahu tapi lupa. Yang dosa tak tahu, tak ambil tahu. Memang dia tak tahu. Sebab tu kita ni disuruh mulazamah duduk dalam majlis ilmu supaya sentiasa kalau lupa duduk dalam kuliah, teringat balik. Lupa duduk dalam kuliah lagi, teringat balik. Itulah. Terima kasih, semoga terus ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih doa yang baik-baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah. Ingat tu sifat iradat. Sifat iradat apa peranan dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sifat qudrat, erti Melayunya sifat perkuasa. Ta'alluq dia, urusan dia menciptakan makhluk, membinasakan makhluk. Ada tak saya sebut mengadakan perkara wajib? Ataupun ada tak saya cakap menciptakan benda mustahil? Ada? Dah. Mengadakan benda baru ataupun mengadakan makhluk ataupun membinasakan makhluk atau mengubah-ubahkan makhluk. Tu maksud hukum akal yang tiga tu, faham baik-baik. Wajib akli, mustahil akli, harus akli. Wajib akli perkara yang akal menghukumkan mesti ada saja. Contohnya zat Allah dan segala sifat-sifat dia, itu semua wajib. Yang kedua, mustahil akli, maksudnya perkara yang akal kita menghukumkan mesti tiada, tak boleh terima ada, tak masuk akal sampai bila-bila pun. Contohnya mana? Anak Tuhan, lemah Tuhan, serupa Tuhan dengan makhluk, berkelakuan Tuhan macam kelakuan makhluk, perbuatan Tuhan macam perbuatan makhluk, berubah-ubah macam makhluk, berpindah gandah macam makhluk, berpindah tempat macam makhluk, bertempat macam makhluk. Itu semua mustahil, benda tak masuk akal. Faham? Jangan terima di akal, jangan terima akal sekali-kali benda mustahil. Dan yang harus tadi apa? Perkara yang akal boleh terima, akal boleh tak terima. Mana akal boleh terima ada, dan akal boleh terima kalau tak ada. Berlaku pun akal boleh terima, tak berlaku pun akal boleh terima. Apa masalah? Dia benda mungkin, dia benda makhluk, dia benda baru. Contohnya, seorang ada pasangan ni, pasangan laki bini ni, pasangan laki bini ni umurnya 100 tahun, laki 100 tahun, bini dia 100 tahun. Tiba-tiba dapat anak kembar 4 orang. Makna benda yang boleh diterima pada akal, harus bagi Allah menjadikan zuriat bagi mereka, walaupun pada adatnya hukum adat mustahil.
dalam umur yang macam tu boleh ada dapat zuriat kembar pula lagi. Pada hukum adat mustahil, tapi pada hukum akal kata harus. Dia tak bernikah, dia tak berkahwin, dia seorang perempuan, tiba-tiba mengandung contohnya. Memang pada adat mustahil, tapi akal boleh terima tak? Akal boleh terima, sebab itu duduk bawah di dalam perkataan ataupun di dalam urusan perkara yang harus bagi Allah. Faham tak Abu? Wajib ialah tak terima perubahan kepada tiada, mustahil tak terima perubahan kepada tiada. Betul? Boleh. Walaupun berubah sesaat, tak boleh. Sesaat pun tak boleh berubah. Daripada ada, lepas tu sesaat tak ada. Tak boleh. Faham Luqman? Sentiasa kekal ada. Faham tak? Kekal ada. Dia tak boleh berubah kan? Faham lah tu, berubah tu. Tak boleh berubah. Ada memanjang. Sampai bila? Tidak berkesudahan. Kalau yang mustahil tu tak ada memanjang. Sampai bila tak ada apa? Tak ada kesudahan. Selama amunya. Jadi jangan pula nanti setan bisik dalam hati, oh boleh jadi kot. Boleh jadi kot nanti satu masa yang kita tak tahu. Boleh jadi kot ada anak Tuhan. Boleh jadi kot Tuhan tu serupa dengan makhluk. Boleh jadi kot Tuhan tu turun ke bumi. Dah. Mustahil. Itu maksudnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika ada terkurang ada jawapan, tak ada. Semua baik-baik dalam ni. Insya-Allah. Kita baca doa penutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Mudah-mudahan antum semua diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan antum semua dibukakan pintu-pintu ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan antum semua dirahmati, diridai, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ni, dengan berkat Tuhan pengarang kitab, dengan berkat para malaikat yang berhimpun, dengan berkat doa ibu bapa kita, dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat para alim ulama yang memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan antum semua, kita semua dipelihara oleh Allah, keturunan kita dijaga oleh Allah, titik baris kita, anak beranak kita, adik-beradik kita, sahabat andai kita dipelihara, dijaga oleh Allah daripada ikut terpedaya, terpesona dengan pahaman-pahaman yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melahirkan di kalangan kita semua anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa, yang berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan, memberi keberkahan kepada setiap apa yang kalian usahakan, diluaskan rezeki yang halal yang berkah, diberi kesihatan, keafiatan yang baik untuk beribadat, diberi pertolongan untuk istiqamah, senantiasa kekal, berkekalan, bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah Allah memberi taufik. Mudah-mudahan ya Allah berilah taufik kepada kita semua, kepada kami semua untuk beramal dengan segala ilmu yang baik-baik yang telah Kau pinjamkan ya Allah. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita daripada sebarang penyakit yang dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan Allah hiaskan hati kita dengan segala jernih bagai sifat-sifat yang mahmudah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan husnul khatimah semuanya. Mudah-mudahan kita hidup dengan iman yang benar, mati dengan iman yang benar, bangkit dengan iman yang sebenar insya-Allah. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina wa 'ala kulli unsa wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.